Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kita lagi pada minggu ini. Minggu ini kita masuk tema baru, tema 6. Semangat cinta akan negara. Semangat cinta akan negara atau dalam ringkasnya semangat patriotik. Kamu selalu dengar, selalu sebut, terutama bila sudah masuk bulan 8. Bila masuk bulan 8 biasanya banyak tema-tema berkaitan kemerdekaan, kenegaraan. Kenapa bulan 8? Sebab bulan 8 tu bulan kemerdekaan lah. Baik. Unit 16. Perkasakan bahasa kita. Perkasakan bahasa kita. Martabatkan bahasa kita. Bahasa kita ni bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, bahasa Arab itu semua bukan tak penting. Penting. Tapi sebagai orang Malaysia, sebagai orang yang dilahirkan, dibesarkan di bumi Malaysia ini, sepatutnya boleh bertutur menguasai dengan baik bahasa Melayu. Kalau dia tak boleh kuasai bahasa Melayu dengan baik, kalau saya pemerintah, saya halau dia keluar dari Malaysia. Tak layak duduk Malaysia kalau tak pandai cakap bahasa Melayu. Saya cukup marah kalau orang tak pandai cakap bahasa Melayu ni. Dah duduk Malaysia bertahun-tahun, cakap bahasa Melayu tak boleh. Sepak baru aku tahu. Okey, baik. Seterusnya, hari ini kita akan mengasah kemahiran mendengar bertutur kamu dan juga membaca. Ini perkara biasalah. Baik, pada akhir sesi pembelajaran, apa yang perlu kamu buat atau apa yang kamu perlu capai? Pertama, beri respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah yang diterima. Yang kedua, buat ringkasan berkaitan teks karnival bahasa Melayu ini yang perlu kamu buat dan perlu kamu capai. Baik, macam biasa, buka buku teks halaman atau muka surat 89 dan kamu dapat lihat ada beberapa peribahasa, ada beberapa slogan dan juga bidalan. Macam mana nak bezakan pepatah, bidalan, simpulan bahasa, slogan, itu semua saya dah ajar sewaktu dalam kelas. Baik. Kalau kamu tengok di sini, yang pertama, bangsa membaca, bangsa berjaya. Apa maksud dia? Bangsa membaca, bangsa berjaya. Ini mudah. Ini sambil berak ni boleh buat ni. Tahu maksud dia ni. Takkan tak tahu ni. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Maksudnya kalau bangsa itu, orang itu suka membaca, amalan membaca jadi amalan dia, insya-Allah dia akan berjaya. Bahasa jiwa bangsa, yang ini pun selalu kamu dengar. Biasanya kalau nak kenal orang itu, salah satu caranya melalui bahasa yang dia gunakan lah. Kalau dia cakap elok-elok, sopan santun, lemah lembut, maksudnya biasanya orang baik lah. Saya ni cakap kuat-kuat ni sebab saya letih, dah malam. Okay. Saya buat video ni malam. Esok saya secara WhatsApp mesej lah beberapa pelajar yang bertanya. Itu cara saya lah. Tak boleh, itu tak penting. Baik. Seterusnya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ini maksudnya walaupun tempat orang, kita boleh cari rezeki dengan banyak lubang kerja, nak cari rezeki mudah tempat orang. Tapi macam-macam mana pun tempat kita sendiri lebih baik lah. Tempat kita dibesarkan, tempat kita dilahirkan itu lebih baik, lagi tenang. Okey. Seterusnya, di sini lahirnya sebuah cinta. Ini slogan yang bangsa membaca, bangsa berjaya, bahasa jiwa bangsa. Di sini lahirnya sebuah cinta ni slogan. Dia bukan pepatah, dia bukan bidalan. Yang senang cerita yang warna purple ni, yang warna ungu ni, warna ungu ni slogan.
Yang warna hijau ni, warna hijau ni bidalan. Seterusnya buatan Malaysia, pilihan bijak. Ini kempen untuk membeli barangan buatan Malaysia. Seterusnya, Allah membeli, menang memakai. Allah membeli, menang memakai. Maksudnya, walaupun benda tu kita beli mahal, kita dah tawar ni, dah tawar menawar ni dengan peniaga ni, tak dapat benda mahal. Tapi kita beli juga. Tapi barang yang kita beli tu, benda yang kita beli tu elok, berkualiti. Walaupun mahal, tapi benda tu berkualiti. Allah membeli, menang memakai. Seterusnya, berpantang maut sebelum ajal. Yang ini biasanya ni, kalau kamu tengok pun dah ada ni. Ni yang hijau-hijau ni apa benda ni? Ni askar lah. Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara kita ni. Berpantang maut sebelum ajal, maksudnya contoh saya bagi tahu contoh. Katakanlah askar ni, seorang askar ni dia pergi berperang. Musuh dah tembak kaki dia dah hancur dah atau dah putus dah, tapi dia hidup lagi. Tapi dia masih lagi meneruskan perjuangan dia tu, tembak lagi musuh tu. Maksudnya selagi tak mati, selagi itulah dia berjuang. Satu lagi yang terakhir ni, biar putih tulang jangan putih mata. Maksudnya biar mati. Lagi baik mati daripada kita menyerah kalah. Ini dua ni sesuai untuk askar ataupun pejuang-pejuang. Ini semua ini kamu dapat lihat pada muka surat 89 lah. Yang ini tak ada apa-apa. Sekadar kamu penerangan sahaja. Terus ke halaman 90. Barulah masuk tajuk yang kita nak bincangkan kali ini. Baik. Tajuknya perkasakan bahasa kita. Macam saya bagi tahu tadi, martabatkan bahasa kita. Terapkan jati diri. Tajuk bahan ni, tajuk teks perbualan ni, terapkan jati diri. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menyertai Karnival Bahasa Melayu. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling, Kedah. Baik. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang. Biasanya SJK ni, Sekolah Jenis Kebangsaan ni, Tamil ini, kebanyakannya murid-murid yang berbangsa India. Ada sekolah Tamil yang ada orang Melayu, ada orang Cina, ada. Cuma bila jenis kebangsaan, bila sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, maksudnya murid yang berbangsa India atau berbangsa Cina lebih ramai di sekolah itu. Jadi mereka ini akan menyertai Karnival Bahasa Melayu yang diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong bersama dengan murid-murid sekolah jenis kebangsaan di daerah Baling, Kedah. Maksudnya dengan sekolah-sekolah Tamil lain, sekolah-sekolah Cina lain. Maksudnya kalau dicakap bersama murid sekolah kebangsaan, macam sekolah kita lah. Sekolah kita sekolah kebangsaan yang mana majoritinya murid yang paling ramainya dari bangsa Melayu. Baik. Baik, di bawah ini ada teks perbualan atau situasi antara Cikgu Selvi dan muridnya. Cikgu Selvi dan juga 3 orang muridnya. Yang apa yang perlu kamu buat? Kamu baca, fahamkan dulu. Baca dan fahamkan dulu apa yang disampaikan pada halaman ini. Kalau kamu tengok yang pertama ni, Cikgu Selvi ni dia bagi tahu Sarmila, nama murid perempuan ni Sarmila.
tolong pastikan jalur gemilang dibawa. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Jalur gemilang ni apa jalur gemilang ni? Jalur gemilang ni kalau tak tahu aku pang. Tak tahu jalur gemilang, pang. Dari prasekolah sampai tahun 6, tak tahu jalur gemilang tu apa. Nama bendera Malaysia. Nama bendera Malaysia, jalur gemilang. Siapa yang bagi nama tu? Itu kamu cari sendirilah. Clue dia bekas Perdana Menteri kita. Itu saya bagi clue, saya bagi pembayang. Okey, baik. Kemudian apa yang si Sarmila ni balas? Cikgu Selvi, akan saya pastikan, dia biasa-biasa macam itulah. Dia ada gaya sikit. Okey, baik. Cikgu Selvi, akan saya pastikan apa benda? Kamu kena fikir sendiri. Kejap lagi saya bagi tahu apa yang perlu kamu buat sebenarnya. Tengok situasi kedua, Ragesh. Tadi nama Sarmila, yang ini nama Sarmila. Yang ini nama Ragesh. Jarang kita jumpa India nama Sarif. Jarang kita jumpa India nama Yuzaimi, jarang. Biasa inilah nama dia, Sarmila, Ragesh, Ruben. Tak tahu pula kalau kamu pernah jumpa orang India nama Kaisara ke, Saliza ke kan. Tak pernah, saya tak pernah lah. Saya tak pernah. Baik. Ragesh, semasa karnival bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Apa Ragesh balas? Apa yang Ragesh cakap dekat cikgu dia? Itu yang kamu kena fikirkan. Cikgu dia pesan ni dekat Ragesh ni. Kumpulan yang masa karnival tu mesti terdiri daripada pelbagai kaum. Maksudnya tak boleh semua India, tak boleh semua Melayu, tak boleh semua Cina. Kenapa? Sebab nak pupuk semangat perpaduan. Bila dalam satu kumpulan itu ada semua kaum, barulah masing-masing mengenal antara satu sama lain. Boleh bertukar-tukar pendapat, boleh bercerita tentang budaya, amalan bangsa masing-masing. Jadi itu semua boleh eratkan lagi semangat perpaduan. Sebab itu cikgu dia pesan macam itu. Baik, seterusnya yang ketiga, Ruben. Nampak macam sama ni Ragesh dengan Ruben ni. Tak tahulah kalau kembar ke apa. Saya tak tahulah. Baik, Ruben. Saya harap peserta dapat menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Ruben. Apa ni Cikgu Selvi pesan dekat Ruben. Harap peserta ni dapat nyanyi lagu Negaraku dan Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Tiap-tiap pagi nyanyi lagu ni. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Jati diri ini apa? Jati diri ni cari sendirilah maksud dia. Kewarganegaraan dan patriotisme. Ini perkataan yang biasa kamu dengarlah. Cuma jati diri ni saya tahu ada yang faham, cuma tak boleh nak bagi tahu. Dia faham jati diri itu apa, tapi dia tak boleh nak terangkan. Tak boleh, saya faham lah. Kalau tak faham, kamu cuba cari sendirilah. Cari dalam kamus ataupun senangnya Google. Baik. Apa yang Ruben cakap balik dekat Cikgu Selvi ni? Baik. Apa yang perlu kamu buat? Tugasan pertama kamu, kalau kamu tengok di sini, tugasan video. Tugasan video. Beri respons yang sesuai. Beri respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah yang diterima. Sebab itu saya suruh kamu fikir sendiri. Apa yang si Selvi cakap, apa yang Ragesh cakap, apa yang Ruben cakap pada cikgu dia. Baik. Tugasan kamu yang pertama ni, contohnya kamu buat macam ni. Kamu perlu rakam. Kamu buat simulasi. Simulasi kamu kena lakonkan teks perbualan ini, situasi ini. Habis cikgu, saya nak buat dengan siapa cikgu? Mana boleh pergi rumah kawan cikgu?
Baik. Kamu lantiklah. Pilihlah siapa-siapa dalam rumah kamu tu jadi Cikgu Selfie. Cikgu Selfie ni perempuan. Tapi katakanlah dekat rumah kamu tu, mak kamu kerja, tinggal ayah kamu je. Ayah kamu lah jadi Cikgu Selfie. Pandailah nanti dia kepit suara jadi perempuan. Baik. Apa yang saya nak kamu buat, kamu lakonkan, simulasikan, minta bantuan daripada orang lain di rumah kamu untuk jadi atau bawa watak Cikgu Selvi. Kamu kena jadi Sarmila, kena jadi Ragesh, kena jadi Ruben. Maksudnya dalam video tu, rakam video tu, minta siapa-siapa pegang telefon, rakam. Katakanlah kamu minta kakak kamu ke ibu kamu jadi Cikgu Selvi. Okey. Mereka tu tadi, kakak ke adik ke, yang bantu kamu tu jadi Cikgu Selvi. Dia akan ujarkan dialog ni. Katakanlah kamu minta bantuan ibu kamu. Ibu kamu akan jadi Sarmila lah. Cikgu Selvi lah. Sarmila, tolong pastikan jala gemilang di bawah bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Jadi kamu kena fikir apa yang kamu nak bagi respons. Respons ni maksudnya kamu punya tindak balas, kamu punya gerak balas, kamu punya jawapan. Itu respons. Bukannya orang cakap tu dia diam, tak cakap apa, itu tak ada respons. Baik. Kamu kena fikirlah apa yang Sarmila jawab. Kamu kena jadi Sarmila lah. Cikgu Selvi, akan saya pastikan jalur gemilang itu dibawa dan saya akan pacakkan di tepi kolam air panas. Itu contohlah. Kemudian yang kedua, minta bantuan orang yang bantu kamu tu. Jadi Cikgu Selvi balik. Sekarang ni kamu jadi Ragesh pula. Ragesh, semasa karnival bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Apa yang Ragesh jawab? Baiklah Cikgu Selvi, saya akan pastikan setiap kumpulan akan terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Dan saya akan pastikan kami semua akan bertukar-tukar pendapat, akan bercerita tentang amalan dan juga adat bangsa masing-masing untuk memupukkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan kami. Itu contoh. Seterusnya, kamu kena jadi Ruben pula. Orang yang bantu kamu tu jadi Cikgu Selvi. Ruben, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, kamu sebagai Ruben nak jawab apa? Contoh. Baiklah Cikgu Selvi, saya akan pastikan kami akan menyanyikan lagu negaraku, bahasa jiwa bangsa dengan sekuat hati setiap pagi untuk menyemarakkan lagi semangat kami sepanjang mengikuti karnival ini, Cikgu. Cikgu jangan risau, Cikgu. Percayalah pada saya, Cikgu. Kamu cakaplah macam tu, buatlah gaya kreatif. Cuba kreatif. Buat video ni biar kreatif lah. Berlakon tu biar nampak real. Orang putih cakap real, nampak sebenar lah, tak nampak macam berlakon. Itu lagi cantik. Itu lagi bagus. Jadi tugasan kamu yang pertama ni itu buat video. Minta bantuan dengan siapa-siapa dekat rumah kamu. Baik. Kalau tak faham, ulang balik video ni. Ulang balik minit saat ini. Saya nak ulang balik ni, panjang lagi video ni nanti ni. Seterusnya, dah selesai tugasan yang pertama tadi, rakam video tadi tu. Kita bergerak ke halaman seterusnya, iaitu muka surat 91, dan kamu dapat lihat teks yang bertajuk Karnival Bahasa Melayu. Yang ini, tugasan kali ini lebih mudah daripada tugasan yang pertama tadi. Yang ini lebih mudah lah. Baik. Sebelum kamu buat tugasan kedua ni, baca dulu, faham dulu apa yang ada dalam teks Karnival Bahasa Melayu ni. Dah baca, dah faham, apa yang perlu kamu buat adalah sama juga
video juga, rakam video juga, cuma video kali ini kamu memberi penerangan ringkas, kamu memberi penjelasan ringkas, ataupun kamu buat ringkasan berdasarkan teks yang kamu baca. Nak buat macam mana? Okey, baik. Kalau kamu tengok di sebelah kanan, telah saya sertakan, nyatakan apa yang perlu ada dalam penjelasan kamu. Tak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara cukup dalam ringkasan kamu tu. Macam mana nak buat? Baik. Macam tadi juga, minta siapa-siapa pegang telefon, ataupun kalau kamu ada phone holder, pemegang telefon, tripod ke apa, port tu nama benda yang pegang telefon tu, tu lagi bagus lah. Tapi kalau ada orang tak ada benda tu, minta bantuan orang pun tak ada masalah. Yang penting ada yang rakam. Yang penting rakam lah. Okay, yang pertama kamu rakam, buka kamera tu, pilih video, tekan play button tu, butang play tu. Apa yang kamu perlu buat, macam mana nak dibuat? Baik, dah baca tadi, dah faham. Sekarang nak buat penjelasan, nak cerita ni secara ringkas, nak cerita secara ringkas. Dalam cerita kamu, dalam penjelasan kamu yang perlu ada, yang pertama tarikh, yang kedua tempat, yang ketiga tujuan, keempat jenis atau jumlah pertandingan, dan yang kelima harapan. 5 poin ini, 5 perkara ini cukuplah. Tak payah panjang-panjang sangatlah. Contohnya macam mana? Baik. Yang pertama kena ada tarikh. Okey, tarikh. Petikan ini atau teks ini berkaitan dengan karnival bahasa Melayu. Karnival ini, tarikh karnival ini diadakan pada 27 Julai 2016. Karnival ini diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, Baling, Kedah. Tujuan karnival ini diadakan adalah untuk menggalakkan anggota persatuan menggunakan bahasa Melayu secara berkesan. Terdapat 3 jenis pertandingan yang diadakan, iaitu pertandingan berbalas pantun, yang kedua pertandingan pidato, dan yang ketiga pertandingan nyanyian lagu patriotik. Saya berharap ni dah masuk harapan. Saya berharap saya dapat menyertai karnival seperti ini pada masa hadapan, kerana banyak faedah bakal saya peroleh sekiranya menyertai program-program seperti ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja. Cukupkan 5 poin tu, lengkaplah video kamu. Maksudnya kamu dah baca ni, cerita balik pada saya. Apa yang kamu faham tentang teks yang kamu baca, rakam dan hantar kepada saya. Samalah yang tugasan pertama tadi, itu berlakon. Kamu kena berlakon. Tugasan pertama tadi berlakon, minta bantuan siapa-siapa, berlakon dekat rumah, rakam, hantar pada saya. Yang ini pun sama, secara ringkas cerita, hantar pada saya. 2 je tugasan pada minggu ini. Mudah sahaja. Cuma kalau kamu rasa malu, benda jadi payah. Kalau kamu rasa segan, malu, malu nak tunjuk ini, nak rakam, nak malu apa dekat rumah tu semua, family kamu, keluarga kamu, tak payah malu. Yang tengok nanti yang nilai saya tak bagi orang lain, saya tak bagi cikgu lain tengok pun. Tak payah malu. Yang penting pakai baju. Pakai baju. Sekian saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang tanya, alah cikgu kenapa minggu ni tugasan kena rakam? Kenapa tak tulis-tulis minggu ni? Kenapa tak guna buku minggu ni? Sengaja saya tukar kaedah. Sengaja saya tukar cara pembelajaran kita supaya kamu tidak bosan. Saya tahu kamu dah bosan sikit-sikit tulis, sikit-sikit buku.
Jadi kita ubahlah, cuba ubah untuk elak rasa bosan. Saya harap tugasan kali ini kamu dapat buat dengan sebaiknya. Macam saya bagi tahu tadi, tugasan ni mudah, tapi jadi payah bila kamu rasa malu, rasa segan. Tak payah rasa malu, tak payah rasa segan. Latih diri kamu untuk berani. Jadi berani. Lagipun dekat rumah kamu tu tak ada orang asing. Semua keluarga kamu. Semua keluarga kamu. Tak payah malu. Tak payah rasa segan-segan, malu-malu. Semuanya keluarga kamu. Minta je bantuan mereka. Tak ada masalah. Jangan malu. Asah rasa berani tu. Keluarkan diri kamu yang sebenar. Mudah saja. Jadi saya harap tugasan minggu ini semua baik-baik. Saya nak tengok kamu berlakon macam mana. Benda dah ada. Teks perbualan, skrip lah tu. Benda dah ada. Pandailah kamu olah sendiri. Dan tugasan keduanya, cerita secara ringkas. Buat gaya dengan elok. Buat dengan bahasa tubuh yang baik. Biar nampak menarik lah. Saya nak nilai kamu ni, saya nak bagi markah ni, biar saya teruja lah dengan lakonan ataupun penceritaan kamu. Jadi kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.